Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum lagi sekali. Hai guys, bertemu lagi dalam Masnah Haizul Tajuddin's channel. Okey. Hari ini kita ada video khas, sebabnya video ini adalah atas permintaan seorang sahabat kita. Okey, atas permintaan upon request daripada seorang sahabat kita yang berminat nak mengetahui cara kira faraid. Okey, jadi maklumat kita dah perolehi dan kita akan bentangkan kepada beliau. Okey, Tuan F, ini adalah video khusus untuk anda. Okey, daripada hasil perbincangan awal hari itu, untuk kita tahu tentang cara kira faraid kita sendiri, yang pertama yang kita kena tahu adalah selidiki waris kita terlebih dahulu. Kenal pasti siapakah waris-waris kita. Okey, untuk Tuan F, okey, dimaklumkan Tuan F mempunyai seorang isteri dan hasil perkahwinan ini dikurniakan 5 orang anak perempuan. Okey, daripada sini sahaja kita kena tambah lagi sebab anak perempuan dan masa yang sama Tuan F hanya mempunyai emak sahaja. Ayah sudah lama tiada. Okey, so dalam kes ini kita tengok Tuan F tidak ada, kita panggil stopper, iaitu tidak mempunyai seorang anak lelaki ataupun ayahnya. Okey, jadi stopper tidak ada dekat sini, maka kita kena tambah dengan waris lain iaitu adik-beradik Tuan F tu sendiri. Difahamkan Tuan F mempunyai 3 orang adik-beradik lelaki dan seorang kakak lah sebenarnya. Okey, so apabila stopper tidak ada, kita kena pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik di sini ada lelaki, maka lelaki di sinilah yang akan menjadi stopper menghalang kepada pewarisan harta tersebut. Okey, kalau misalnya katalah akan datang ini Tuan F memiliki seorang anak lelaki, maka yang di sini tidak akan masuk campur. Anak lelaki akan menjadi stopper dan menghabiskan pewarisan harta tersebut. Okey, baik. So di sini lengkaplah. Sebab apa? Waris-waris fardu hanya terdiri daripada 5 ini sahaja, iaitu mak, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Jadi yang kelima-lima ini wajib ada dahululah. Okey, so dalam kes ini Tuan F ada isteri. Daripada isteri ni ada hasil perkahwinan, ada 5 orang anak perempuan, anak lelaki tiada. Okey, jadi tengok pula ke atas, mak ada, ayah tiada. Jadi ayah tiada, kita kena tambah dengan adik-beradik. Ada lelaki, bermakna lelaki di sinilah yang akan menjadi stopper. So lengkaplah sudah untuk waris faraid bagi Tuan F. Okey, so daripada sini, barulah kita boleh meletakkan atau kita boleh memberi bahagian masing-masing. Yang mana bahagian faraid masing-masing telah pun ditetapkan oleh Allah di dalam kalamnya, Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Okey, jadi bahagian itu memang dah tetap dah. Okey, so di sini, bahagian mak adalah sebanyak 1/6. Sebab kita katakan Tuan F ini tiada lah. Jadi bahagian isteri 1/8. 5 orang anak perempuan ini akan mendapat 2/3 disebabkan mereka ramai. Manakala yang di sini adalah baki. Sebab kita kata tadi, mereka ni adalah stopper, asobah lah, yang akan menghabiskan baki harta. Yang mana 3 lelaki ini mendapat 2 bahagian masing-masing, perempuan 1 bahagian. Jadi di sini 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. 7 bahagian lah. Kita kena kenal pasti ini terlebih dahulu. Okey, so again, lengkaplah bahagian faraid bagi keluarga Tuan F. Yang mana again, mak 1/6, isteri 1/8. 1/8 disebabkan si mati ataupun Tuan F ini memiliki anak. Kalau Tuan F ini tidak ada anak, bahagian isteri ini akan bertukar. Okey, so macam mana kita nak kira? Kita kena samakan penyebut semuanya. Tak boleh nak bahagi macam tu sahaja. Okey, so kita pergi kepada kaedah pengiraan, yang mana kita kena susunlah
Okey, kita letak pertama, kita letaklah mak, isteri, 5 orang anak perempuan. Okey, ini semuanya yang Tuan F yang ni. Kemudian 3 lelaki, 1 perempuan. Memang pewaris tapi kira sebagai baki tadi ya, asobah ataupun stopper tu lah. Okey. So, kita letak pula bahagian masing-masing tadi. 1/6, 1/8, 2/3. Dan di sini adalah baki. 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Okey, so kita pergi kepada kaedah pengiraan. Kita kena samakan kesemua penyebut tersebut. Okey. So, kita ada 6, ada 8, ada 3. Jadi, yang terdekat, yang terhampir adalah 24. 6 darab 4, 24. 8 darab 3, 24. So, asal masalah adalah 24. Jadi, di sini mak bahagian mak adalah 6 darab 4, 24. 1 darab 4, 4. Okey, sini 3. Sini adalah 16. Maka di sini baki 1. Cukuplah 24. Tetapi, kita kena faham, 16 nak dibahagikan dengan 5, tak boleh. 1 pula nak dibahagikan dengan 7 bahagian ni tadi, tak boleh. Nak bahagikan macam mana? Jadi, kiraan ni sebenarnya belum selesai. Macam mana nak buat? Kita kena kira bahagian masing-masing terlebih dahulu. Okey, yang pertama kita ambil yang di sini dahulu. Maka, kesemua yang berada di sini ni perlu didarabkan dengan 5. Maka hasilnya akan dapat 120. Okey, 5 darab 4, 20. 5 kali 3, 15. Okey, dan seterusnya. Seterusnya kita kira 16 darab 5. 80. Dan 1 darab 5, of course kita akan dapat 5. Kita cuba buat pengiraan terlebih dahulu. 5 tambah 80 tambah 15 tambah dengan 20. Kita akan dapat 120. Okey. Again, kita tengok macam dah selesai. Tetapi, 5 nak dibahagikan dengan 7 masih lagi tak boleh. Okey, so langkah seterusnya kita kena ambil yang di sini pula. 6 tambah 1, 7. 7 bahagian ini pula. Maka kesemua yang di sini ini tadi perlu didarabkan dengan 7 pula. Okey, so bila kita kira, kita akan dapat 840. Okey. Okey, jadi 20 kita darabkan dengan 7. Kita akan dapat 140. 15 darabkan dengan 7. Kita akan dapat 105. 80 darabkan dengan 5, kita akan dapat 80 darabkan dengan 7. Kita akan dapat 560. Manakala 5 darab 7, kita akan dapat 35. Habis. Jadi kalau kita kira balik, kita akan dapat 840. Cukup. Jadi di sini lengkaplah sudah kiraan faraid bagi Tuan F. Okey. So, dekat sini kita kena highlightkan lagi sekali yang mana ada 4, iaitu 3 lelaki, 1 perempuan, yang mana 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Bermakna yang lelaki akan dapat 10,
Yang perempuan akan dapat 5. Okey. Manakala di sini kita kira yang perempuan akan mendapat 112 setiap seorang. Okey, so lengkaplah sudah kiraan faraid bagi Tuan F. Okey, saya harap Tuan F boleh follow, boleh ikut. Simple je, kena step by step, kena pasti waris kita siapa. Kemudian masukkan jumlah mereka bahagian masing-masing seperti yang telah ditetapkan. Barulah kita buat pengiraan. Okey, asal masalah yang kedua mengikut bahagian anak perempuan. Kemudian masalah ketiga mengikut bahagian waris Tuan F, iaitu adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Di mana 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Juga telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Okey. So sekarang ni saya nak highlightkan pada Tuan F. Katakanlah Tuan F memiliki sebuah rumah bernilai 840,000. Dan juga cash, tak kiralah ASB, tabung haji, simpanan, apa-apa jua cash, harta alih yang bernilai pun RM840,000. Okey, kalau kita tengok kedua-duanya bila ditambah pun okey, masih lagi di bawah 2 juta, betul? 168. Okey, kedua-duanya bernilai 1.68 juta. Okey. So dari sini kita dah tahu jika apa-apa berlaku pada Tuan F, aset Tuan F bernilai 1.68 juta ini untuk menuntutnya nanti hanya satu tempat sahaja yang perlu pergi. Sebab ada rumah, harta tak alih dan ada cash. Jadi Tuan F, waris Tuan F boleh buat tuntutan hanya satu tempat sahaja, iaitu di unit pusaka kecil. Sebab nilai masih lagi di bawah 1.68 juta. Okey. Jadi apa yang saya ingin saya ketengahkan, kalau katakanlah duit yang bernilai 840,000 ini dibahagikan secara faraid, tak ada masalah. Inilah bahagian masing-masing. Bermakna mak akan dapat 140,000, isteri akan dapat 105,000, anak perempuan 560,000 keseluruhan ataupun 112,000 setiap seorang. Dan waris adik-beradik Tuan F akan mendapat 10,000 yang lelaki, 5,000 yang perempuan. Okey, ini bahagian masing-masing mengikut kadar faraid inilah. Itu kalau kita kata aset cash ni tadi, nilai tunai ni tadi. Tetapi yang saya nak highlightkan dekat sini adalah rumah tu tadi. Okey, kalau katakan Tuan F gagal membuat apa-apa perancangan, okey, gagal membuat apa-apa perancangan, tak kiralah sama ada dari segi dokumentasinya atau apa-apa jua nasihat maupun pesanan, rumah ini juga mesti difaraidkan. Jadi Tuan F tengoklah, mak punya bahagian 140. Adik-beradik kat sini pun dah 35,000. Jadi isu di sini, kalau Tuan F gagal melakukan perancangan terhadap rumah ini, untuk si isteri tebus rumah ini tadi, si isteri perlu bayar bahagian 2 orang ni. Yang inilah, maksudnya bahagian adik-beradik ni, si isteri kena bayar 35,000. Okey, kemudian untuk si ibu pula kena bayar bahagian dia 140,000. Bermakna kedua-dua ini saja sudah bernilai hampir 175,000. Okey, so rumah ni tadi untuk tebus bahagian 2 orang ni tadi, isteri kena bayar bahagian mereka 175,000. Barulah isteri boleh dapat keseluruhan. Itu pun termasuk bahagian anak ini tadi. Okey, jadi nasihat saya, pertamanya Tuan F kenalah buat wasiat. Nyatakan hasrat Tuan F, apa yang Tuan F nak buat terhadap harta tersebut, antaranya melantik wasi pentadbir.
Keduanya, memastikan bahawa pentadbir membayar hutang kita. Ketiganya, dalam wasiat itu juga melantik penjaga harta bagi anak di bawah umur. Saya yakin mesti ada anak di sini yang masih lagi di bawah umur, dan saya yakin mereka juga mempunyai harta yang didaftarkan atas nama mereka. Akaun tabung haji contohnya. Okey, akaun tabung haji itu pun masih lagi dianggap akaun bawah umur. Maka pentadbir perlu dilantik. Isteri boleh dilantik, tetapi lantikan dia bukanlah automatik. Okey, bukan automatik. Hanya melalui dokumen wasiat barulah isteri itu akan dilantik terus. Jika tidak, prosedur lain kena buat. Okey. Yang keduanya, saya nasihatkan, kalau betul lah, andai katalah ada nilai cash, ambillah nilai cash ini sedikit dan buatlah hibah ke atasnya. Okey, contohnya, yang kedua di sini adalah tuan buat hibah. Sama ada hibah terus rumah ini pun boleh. Dan juga hibahkan juga aset ini dalam nilai. Okey, saya ulang balik ya. Pertama, boleh buat hibah terhadap rumah tu. Yang keduanya, hibah dalam cash tu ambillah dalam RM500,000. Bermakna bahagian isteri ini nanti akan bertambah sebanyak RM500,000 lagi. Baki daripada ini iaitu RM340,000 barulah akan difaraidkan. Okey, nampak? Nampak? See? Itulah kewajarannya ataupun itulah sebenarnya matlamat kita melaksanakan ataupun kita membuat perancangan ke atas harta kita. Okey, jangan nafikan hak faraid, tetapi kita boleh merancang yang terbaik untuk keluarga kita, especially isteri kita yang kita cintai ini. Okey, kalau tuan tengok, memanglah mereka itu isteri kita, banyak bersusah payah dengan kita, tetapi bahagian mereka lah yang paling sedikit. Jangan dipertikaikan, kerana itu adalah perintah Allah. Tetapi kita boleh melaksanakan perancangan ke atasnya. Contohnya macam inilah tadi. Hibahkan rumah kepada isteri, tentu akan menjadi pusaka isteri. Kemudian ambillah bahagian cash ini sikit. Dalam contoh macam saya kata tadi, RM500,000. Hadiahkan kepada isteri. Maka bahagian isteri akan menjadi, di sini akan menjadi RM605,000. Manakala baki daripada nilai tunai itu tadi, barulah akan difaraidkan mengikut bahagian masing-masing ni tadilah. Pengiraan lain pula akan kita buat berdasarkan kepada bahagian ni juga. Cuma berapa nilai masing-masing kita akan kira lah. Contohnya kalau, contohnya kata kat sini 140 per 840. Kita darabkan pula dengan 340. Okey, bermakna, okey, daripada tadi, okey, kalau kita ambil nilai 340 ni tadi, contohnya, daripada sini, kita hanya akan dapat, mak akan dapat lebih kurang 57,000. Dan isteri dah dapat 500,000. Tambah lagi dengan bahagian dia lagi, iaitu 105 bagi dengan 840. Darab pula dengan 340. Akan tambah kat sini lagi 42. 43,000. Jadi isteri dah bertambah bahagian dia. Sebab kan? Oh, sorry. Saya salah. Bukan, maksudnya kita dah kita hibahkan pada isteri 500,000. Dan isteri akan dapat lagi 43,000. Macam tu. Bukan yang ini tadi. Maksudnya nilai yang akan dapat, isteri akan dapat adalah hasil pada hibah ni tadi 500,000. Sebab kita dah hibah kepada dia. Kemudian faraid 105 daripada 340 ini 43,000. Bermakna isteri akan dapat 543,000. Bukan 605,000 tadi. Minta maaf, silap sikit. Okey. So 500,000 tambah 43,000. Macam itulah. Jadi bahagian isteri akan bertambah. Selagi mana ianya masih lagi di bawah syariat. Okey. Jadi nampak tak di sini impaknya apabila kita melakukan perancangan terhadap harta kita, iaitu wasiat dan juga hibah. Ataupun option yang ketiga adalah sepencarian. Maksudnya tuan isytiharkan rumah ini sebagai deklarasi sepencarian, harta sepencarian di antara suami dan isteri. Okey, yang itu kita kena bincang lain lah. So,
Cukup untuk setakat ini. Saya harap tuan faham. Saya highlightkan secara ringkas. Pertama, kita kena kenal pasti siapa waris kita. Okay, kita dah kenal pasti semuanya dah lengkap, barulah kita letakkan bahagian masing-masing. Kemudian kita buat pengiraan asal masalah dan masukkan bahagian masing-masing dan kita akan dapat hasilnya. Yang selebih di sini adalah sekadar penerangan apa yang akan berlaku pada kita, pada aset kita jika kita gagal untuk melaksanakan perancangan ke atasnya. Okey. So, jika ada sebarang salah dan silap, mohon bagi tahu saya. InsyaAllah saya akan perbetulkan. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi akan datang. Salam sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.